Okey. Khabar semua hari ni? Sihat ke? Okey je. Saya sihat. Waalaikumsalam Ustazah, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustazah pun sihat juga. Alhamdulillah. Okey, kita sekarang ada dalam 20 orang. Baiklah, kita mulakanlah kelas kita dengan membaca doa belajar. Kamal ketua kelas kan? Baca Kamal doa. Okey, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Kamal. Lagi baru masuk ni. Okey, tadi semalam Ustazah minta kamu baca tajuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Baca tak? Baca dah tadi? Dah. Dah. Yang lain-lain ni dah baca yang lain? Ke baru bangun tidur? Baca tak? Saya tak cepat baca Ustazah, saya pergi beli breakfast tadi. Oh. Awalnya beli breakfast. Ustazah hari ni order je, tak sempat masak pagi. Tahun lepas masa tingkatan 4 kita belajar tentang tajuk ajaran sesat kan? Hindari ajaran sesat. Betul tak? Ustazah betul. Lepas tu untuk tingkatan 5 ni sambung dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kita nak tengok apa beza di antara Ahli Sunnah wal Jamaah ni dengan ajaran-ajaran yang lain selain daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Okey. Awak boleh buka buku teks rujuk muka surat berapa? Muka surat 81. Okey. Tadi yang baca ada faham tak tentang tajuk ni? Dia memang berat sikit rasanya tajuk ni kan? Apa yang disampaikan tu faham lah, tapi ada yang macam terms dia tu ada yang apa? Ada yang perkataan tak faham. Kan ada istilah-istilah dia kan? Saya tengah admit ni. Okey. Nampak kan? Nampak tak dekat skrin? Nampak Ustazah. Okey, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 81 hingga 88. Tengok buku ni pun dia nama tajuk dia Abu Hasan Al-Asy'ari. Siapa dia sebenarnya Abu Hasan ni? Abu Hasan Al-Asy'ari ni. Tahu tak siapa dia? Asas mazhab Sunnah wal Jamaah, iaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan seorang lagi nama dia Abu Mansur Al-Maturidi. Sebenarnya ada 2 orang. Okey, munculnya ni mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah ni adalah sebenarnya disebabkan berlaku perbalahan pertelingkahan lah berkenaan dengan agama pada masa itu. Okey. So hari ni kita nak tengok dululah apakah yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, ta'rifan dia ataupun ta'rif maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, iaitu kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Okey. So awak boleh highlight kat sini, nampak dia punya kata kuncinya ialah yang berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan juga akhlak. Okey. Ini takrif yang apa? Sekejap, ada kawan awak masuk. Takrif yang barulah yang Ustazah rasa, sebab kan selama berapa tahun Ustazah ajar yang Form 5 KBSM, dia punya takrif tu dia berbeza sikit lah. Dia maksud dia sama, cuma ayat dia berbeza. Jadi selama ni Ustazah dah biasa dengan maksud tu, kita dah ingat. Tiba-tiba untuk KSSM ni dia ubah pula maksud dia. Kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menerusi para sahabat dan tabi'in serta tabi'in dalam prinsip akidah dan akhlak. Okey, kata kunci tadi Ustazah dah sebut, iaitu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, lepas tu ada para sahabat ni. Okey, dan juga tabi'in ni. Okey, dia berpegang pada apa, dalam prinsip apa yang berkaitan dengan akidah, syariat dan juga akhlak. Ya. Kalau dulu, saya bagi tahu sikit lah, kalau dulu dalam KBSM dia punya maksud kumpulan ataupun golongan yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga prinsip yang dibawa oleh para sahabat serta menentang perkara-perkara bid'ah. Itu maksud yang apa, KBSM lah. Bila sekarang ni totally dia ubah, tapi maksud dia sama sahaja sebenarnya. Okay, sebab kita kena ingat Ahlus Sunnah wal Jamaah ni berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Okay, kemudian disambung pula oleh ini zaman menerusi para sahabat. Okay, maksudnya kita berpegang dengan apa yang dibawa oleh para sahabat dan juga tabi'in. Tabi'in ni golongan selepas para sahabat. Okay, kemudian tabi'in golongan selepas tabi'in lah. Okey, dan kita berpegang dalam prinsip yang berkaitan dengan perkara-perkara akidah, perkara syariat dan juga akhlak. Itu maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang penting kita kena ingat, kita ni berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, maksudnya kita berada di landasan yang betul. Boleh faham tak? Ada yang tak faham tentang maksud ataupun takrif Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Ada yang tak faham? Tak faham beritahu ya. Faham Ustazah. Okey, faham. Spektrum ilmu Spektrum ilmu. Okey, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan berbagai-bagai nama. Antaranya yang termasyhur ialah apa dia antara nama lain selain daripada kita sebut golongan Ahli Sunnah wal Jamaah? Dalam konteks pun ada dekat tepi tu kan, dalam spektrum ilmu tu. Yang pertama As-Salafus Salih. As-Salafus Salih ni pula dah H. As-Salafus Salih. Lagi? Apa tu? As-Sawadul A'zam. Lagi? Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan Al-Maturidih ataupun Ahlul Hadis. Jadi ini antara nama-nama lain lah yang selain dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah, kita juga boleh panggil golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ni ialah As-Salafus Salih, As-Sawadul A'zam, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Ahlul Hadis. Okey. Kalau dulu dalam KBSM tak ada ni nama As-Sawadul A'zam, Al-Asy'ariyah, Maturidiyah ni. Ada Al-Jamaah, ada As-Salafus Salih, ada Ahlul Hadis, ada Ahlus Sunnah. Itu nama-nama lain lah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Itu yang silibus lama. Sekarang ni dia tambah ni As-Sawadul A'zam. Al-Asy'ariyah ni sempena nama pengasas dia tadi, Al-Asy'ari, dan juga Al-Maturidiyah tadi.
Okey, so ini antara 5 nama lain selain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya dikenali juga dengan nama-nama inilah. Okey, awak kena ingat ni, kena tahulah. Okey, seterusnya ini dalil ada berkaitan dengan ni Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, yang mana dalam surah Al-An'am ayat 153. Maksud dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Jadi dalam ayat 153 surah Al-An'am ni jelaslah kepada kita bahawa satu-satunya agama ataupun pegangan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab Allah dah sebut dah di sini kan, bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam. Maksudnya Allah suruh kita berpegang kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan jangan terpesong ataupun mengikut jalan-jalan yang lain ataupun ajaran-ajaran yang selain daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Maksudnya dia akan membawa seseorang itu kepada kesesatan. Dan siapa dia ahli golongan Ahli Sunnah wal Jamaah ni sebenarnya? Siapa dia sebenarnya? Siapa boleh beritahu? Kan kita Ustazah. Kita? Golongan. Ada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kena jaga betul-betul, kena berpegang teguh tadi lah, ikut maksud tadi kan. Kena berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa-apa perkara yang kita tak tahu mesti merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua para sahabat tabi'in ni pun semua berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada soalan? Ada nak tambah ke? Kamu ada rujuk tak mana-mana buku ke? Tengok dalam internet ke? Ada tak? Tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Macam silibus lama KSSM, belajar dulu tajuk akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Lepas tu baru tajuk selepas itu ajaran sesat sebenarnya. Ajaran sesat tu sebenarnya duduk tingkatan 5. Tapi silibus baru ni KSSM duduk di tingkatan 4. Maksudnya kita tahu dulu tentang ajaran sesat, baru belajar tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia terbalik pula. Kalau tak ada, kita terus kepada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Prinsip akidah maksudnya apa pegangan-pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Prinsip dia. Dari segi prinsip pun Ustazah tengok dia memang dia ubahlah ayat dia. Jadi pening Ustazah baca lain daripada yang sebelum ni. Yang pertama ialah iman, ialah kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Ini ialah prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Maksudnya ia berkaitan dengan iman, kan? Kemudian maksudnya iman tu apa dia? Dia percaya, kita ni percaya bahawa iman tu apa? Iaitu keyakinan dalam hati. Keyakinan dalam hati tentang apa tu? Siapa boleh beritahu? Ini maksud iman ni. Keyakinan dalam apa dia? Berkaitan dengan? Berkaitan dengan Allah. Dengan Allah. Ya, betul. Apa dia Allah tu? Maksudnya kita percaya dalam hati kita, yakin sepenuhnya bahawa Allah itu ada. Allah itu wujud, Allah itu berkuasa. Maksudnya Allah itu sempurna, kan? Allah itu segala-galanya lah. Kemudian kita yakin sepenuhnya tentang kewujudan dan kekuasaan Allah Subhanahu Taala, maka perlu kita mengakui dengan lidah. Mengakui dengan lidah dengan
mengucapkan 2 kalimah syahadah tu. Okey, dan beramal dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman. Okey, bila dah percaya dalam hati, kemudian mengaku dengan lidah dengan melafazkan syahadah dan kena buktikan dengan amalan kita. Buktikan yang iman kita ni sempurna dengan melakukan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohnya dengan melakukan solat 5 waktu sehari semalam, dengan berpuasa, dengan melakukan amal kebaikan dan sebagainya. Okey, jadi prinsip pertama Ahli Sunnah wal Jamaah ni ialah mengenai iman. Okey, maksudnya iman tu apa dia? Kena ingatlah, iaitu kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal dengan perbuatan. Itu maksud iman. Okey. Prinsip pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang pertama. Okey, boleh ya? Okey, yang kedua. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun manusia diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya ataupun tidak serta dihitung baginya dosa dan pahala. Okey, yang ni siapa boleh terangkan sikit? Yang ni mudah aja. Sebab bila kita tengok prinsip-prinsip ni, pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah ni, nanti bila kita tengok kepada ajaran-ajaran yang menyeleweng tu, ajaran sesat tu, dia ada perbezaan di antara prinsip kita lah dengan mereka. Okey. Siapa boleh terangkan? Dengar ke tidak? Maksud dia yang apa ni, macam perbuatan ni semua memanglah Allah cipta, tapi sebab kita dah digunakan akal dengan lidah, jadi manusia kena tahu mana perbuatan yang baik kita kena buat, mana perbuatan yang salah. Lepas tu benda-benda perbuatan tu dia akan dikira dengan pahala dengan dosa. Okey, betul lah tu. Okey, yang penting kita kena ingat apa yang berlaku ni ataupun segala perbuatan kita adalah dicipta oleh Allah SWT. Allah yang menentukan apa yang kita buat kan. Tetapi sebenarnya manusia tu diberi pilihan. Diberi pilihan atau kehendak untuk melakukannya ataupun tidak. Okey, contohnya maksudnya manusia ni ada konsep ikhtiariyah. Maksudnya diberi pilihan sebab fikiran kan. Jadi kita boleh berfikir sendiri. Contoh kalau kita belajar, kita faham tentang yang bahawa solat itu wajib kan. Kita tahu solat tu wajib, maksudnya semua orang kena buat. Kalau tak buat nanti dia akan dikira sebagai dosa ataupun pahala. Tapi masih juga manusia ni memilih kan, sama ada nak buat ke tak nak kan. Maksudnya bergantung kepada manusia tu sendiri. Dia dah ada akal, dia tahu benda tu wajib, so wajib kena buat. Tapi masih juga dia memilih untuk kadang-kadang tu tak nak buat. Contoh bila tiba ada rasa malas ke dalam diri kan, dia tak nak buat. Okey. Ataupun bila dia rasa nak buat, dia buat. Itu sebabnya manusia itu diberikan dosa dan pahala berdasarkan kepada perbuatan mereka sendiri. Sebab manusia ni diberi pilihan. Walaupun sebenarnya Allah yang menciptakan perbuatan tu, menyebabkan dia tak buat kan, menyebabkan dia buat sesuatu tu. Tapi sebenarnya manusia ni dikurniakan akal. Sebab tu manusia dikira segala perbuatan dia. Sama ada diberi dosa dan juga pahala. Okey, jadi dia punya keyword dekat sini ataupun kata kunci ialah setiap perbuatan manusia ni sebenarnya diciptakan oleh Allah. Cuma manusia tu diberi pilihan. Okey, untuk melakukannya mengikut kehendak ataupun tidak. Ada yang baru masuk. Okey. Seterusnya yang ketiga. Yang kedua tadi faham ya? Boleh ya?
Boleh Ustazah. Yang ketiga, meyakini kewujudan perkara-perkara gaib seperti yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Antaranya termasuklah persoalan kubur, hari akhirat, titian sirat, mizan, malaikat, jin dan sebagainya. Okey, maknanya kat sini ialah kita ahli sunnah wal jamaah ni, prinsip kita ialah kita yakin dengan kewujudan perkara-perkara gaib ataupun perkara-perkara sam'iyat, iaitu perkara yang kita hanya boleh dengar saja tapi kita tak boleh nampak. Kita dengar melalui apa? Melalui kita baca dalam kitab Al-Quran dan juga daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan sunnah. Okey, antara perkara gaib contohnya ialah persoalan kubur, hari akhirat lah, titian, mizan, malaikat, jin dan sebagainya. Roh, syurga, neraka, semua tu merupakan perkara-perkara gaib. Okey, siapa yang tak percaya kepada perkara gaib, maka apa jadi pada dia? Dia jadi orang yang kafir lah. Dia keluar gaib, sedangkan dalam Al-Quran pun sebut ayat surah Al-Baqarah tu, Alif Lam Mim, kan? Yang menyentuh tentang inilah kitab yang merupakan petunjuk kepada orang yang beriman. Okey, siapa dia orang yang beriman ataupun orang yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman dengan perkara gaib. Maksudnya kalau siapa yang tak beriman kepada perkara gaib, dia boleh merosakkan akidah dia. Okey. Yang keempat, meyakini bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk. Kewujudan syurga dan neraka adalah kekal selama-lamanya. Okey, yang ni kita percaya tak semua ni? Percaya. Kan? Dan memang kita dah belajar, kita dah tahu dah kan? Syurga, neraka tu wujud sebelum dijadikan makhluk lagi. Kan? Jadi kena yakin jugalah bahawa kewujudan syurga dan neraka ni kekal buat selama-lamanya. Sebab tu kita kena ingat bahawa dunia ni hanya sementara. Tempat yang kekal adalah syurga ataupun neraka. Okay, so mana satu pilihan kita? Syurga lah kan? Sudah semestinya orang semua nak syurga. Jadi sebab itulah kena berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah dan kena jaga akidah kita ini daripada terpesong. Okey. Seterusnya prinsip yang kelima ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Tuhannya. Termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Sekejap ya. Okey, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan izin Tuhannya, termasuklah syafaat baginda untuk pelaku dosa besar kerana mereka masih dikira beriman. Okey, apa maksudnya kat sini? Ustazah nak explain boleh? Okey, boleh? Nanti dekat hari akhirat nanti, Rasulullah akan bersyafaat dekat dia punya umat. Okey. Contohnya macam nanti malaikat akan tanya sama ada nak masuk syurga terus atau bagi syafaat. Nanti Nabi akan minta bagi syafaat. Lepas tu dia akan sujud dekat Allah untuk keluarkan hamba-hamba dia yang masih ada beriman dekat dalam neraka tu. Itu je lah saya tahu. Okey, maksudnya syafaat tu ialah pertolongan kan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan kepada umat baginda yang berdosa. Tetapi walaupun Rasulullah boleh memberi pertolongan, kena ingat bahawa ianya adalah dengan izin Allah juga. Kan kalau Allah tak izin maka tak akan berlakulah. Okey, tetapi yang dimaksudkan dengan syafaat ni Rasulullah memberi pertolongan kepada umat baginda, termasuklah juga untuk pelaku dosa besar. Okey, pelaku dosa besar ni maksudnya orang yang melakukan dosa besar seperti berzina, membunuh diri, membunuh dan sebagainya lah. Okey, kerana mereka tu masih dikira beriman. Okey, kenapa mereka masih dikira beriman? Sebabnya selagi mereka mengakui
kewujudan Allah, mengakui beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya rasul-rasul yang lain, kan? Maksudnya mereka masih percaya Allah itu Tuhan yang satu. Cuma mereka melakukan dosa besar sahaja. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita kena percayalah yang tu. Okey, kemudian yang keenam, perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Okey, apa maksud yang keenam ni? Perutusan para nabi dan rasul adalah harus bagi Allah SWT dan merupakan rahmat Allah SWT kepada manusia. Okey, maksudnya Allah utuskan nabi kepada dan rasul tu kepada kita adalah merupakan harus sahaja. Okey, maksudnya terpulang pada Allah. Allah nak bagi utusan, nak bagi rasul sebagai pemimpin kita ataupun tidak, itu merupakan dan bila Allah bagi, Allah utuskan rasul dan nabi kepada utuskan nabi dan juga rasul, maka ia merupakan rahmat Allah kepada manusia. Rahmat maksudnya kasih sayang Allah. Allah sayang kepada kita, itu tanda. Sebab tu Allah utuskan rasul untuk membimbing kita ke jalan yang benar. Okey? Itu bila Allah utuskan rasul kepada kita, maksud kita kena bersyukurlah. Sebab ia merupakan kasih sayang Allah kepada manusia. Allah nak supaya rasul tu bimbing kita ke jalan yang benar, supaya kita tidak tersesat. Okey, boleh faham tak? Boleh? Boleh. Okey. Tak ada soalan berkaitan dengan prinsip akidah ni, Ahli Sunnah wal Jamaah? So prinsip akidah ni ada 6. Okey, ada 6 perkara. So saya harap kamu ingatlah. Okey. Kalau tak ada, kita terus kepada tengok apakah aliran-aliran yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia? Yang pertama, aliran Syiah. Okey, cuba baca sikit sejarah dia, Syiah ni. Siapa nak baca? Siapa-siapa je ke Ustazah boleh? Boleh, siapa-siapa je. Okeylah. Silakan. Sejarah Syiah, kumpulan yang menuntut supaya Saidina Ali bin Abu Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah dan berkeyakinan bahawa hanya Ali al-Bait sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Okey, ini sejarah kumpulan Syiah lah. Siapa dia? Iaitu kumpulan yang menuntut supaya Saidina Ali bin Abu Talib dilantik sebagai khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja yang lebih layak memegang jawatan khalifah. Maksudnya Syiah ni dia terlalu taksub dengan Ali. Okay, jadi dia nak yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda ialah Saidina Ali bin Abi Talib. Okay, dan dia nak pula dia berkeyakinan bahawa hanya Ahlul Bait sahaja. Ahlul Bait ni siapa dia? Siapa tahu? Iaitu golongan ataupun daripada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Okey, maksudnya dia nak daripada keluarga Rasulullah sahaja yang layak untuk memegang jawatan khalifah. Dia sangat taksub lah kepada Saidina Ali bin Abi Talib. Okey. Peristiwa utama, bukan peristiwa ni, prinsip. Okey, prinsip. Kenapalah banyak typo ya? Prinsip utama ataupun prinsip Syiah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuklah. Okey, yang pertama, meyakini bahawa al-imamah merupakan rukun agama
merupakan rukun agama dan telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya secara nas. Faham ke tak yang ni? Faham tak yang Al-Imamah tahu tak? Al-Imamah? Al-Imamah menuntut ataupun mengamalkan ajaran sesat ni, mereka panggil ketua mereka sebagai imam. Imam. Jadi al-imamah tu maksudnya imam-imam mereka lah. Okay, dia yakin bahawa imam mereka tu merupakan rukun agama. Rukun agama ni apa? Satu rukun macam kita rukun Islam, benda yang wajib kan? Dan telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya secara nas. Faham tak? Tak faham. Pelik kan? Maksudnya pegangan mereka macam tu lah. Maksudnya dia percaya bahawa imam mereka tu merupakan rukun agama. Ingat tu je lah. Okay, mereka yakin bahawa imamah tu merupakan rukun agama yang telah ditentukan oleh Allah melalui lisan. Lisan siapa? Lisan Rasulnya secara nas. Kan? Rasulnya pun ni tak tahu dia maksudkan kepada siapa. Sebab ada mereka percaya bahawa imam mereka tu pun dianggap sebagai Rasul. Kan? Jadi poin dia kat sini awak ingat macam ni je lah. Dia meyakini bahawa imamah merupakan rukun agama mereka yang telah ditentukan oleh Allah melalui lisan Rasulnya secara nas. Secara nas ni secara nas lah. Apa tu? Ustazah pun tak faham mana dah maksud dia nas ni. Macam secara nas maksudnya secara nas apa tu Al-Quran ke kan? Maksudnya ada bukti lah maksud dia. Tapi sebenarnya mereka tu menyimpang, menyeleweng kan? Mereka salah tafsir kebanyakannya lah. Okey, itu orang Syiah. Okey, pegangan mereka yang pertama. Ambil poin yang atas ni sudahlah. Merupakan meyakini bahawa al-imamah ni merupakan rukun agama yang telah ditentukan oleh Allah. Okey? Okey, dan ajaran sesat ni sebenarnya mereka tu dia yakin bahawa ajaran dia benar kan? Dia yakin, tetapi hakikatnya bertentangan dengan Al-Quran. Sebab mereka mempunyai pegangan ataupun prinsip yang pelik-pelik ni lah yang menyebabkan mereka tu sesat sebenarnya. Okey, yang kedua, meyakini bahawa imam-imam adalah maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar. Ada lagi yang baru masuk? Imam-imam adalah maksum. Maksum, iaitu terpelihara daripada dosa kecil dan besar. Okey, betul tu pegangan mereka ni. Prinsip mereka. Salah. Memang salah lah sebab Manusia ada dosa. sebab yang maksum ni khas untuk siapa je sebenarnya? Rasul. Rasul sahaja kan. Rasul sahaja yang maksum, yang besar. Okey, tu sebabnya mereka menganggap imam mereka ni sebagai Rasul jugalah. Ya, sebab mereka anggap bahawa imam mereka tu bebas daripada dosa. Okey, maksum. Okey, yang ketiga, menyanjung Saidina Ali secara keterlaluan sehingga disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, nampak tak? Nampak tak kat sini kan? Maksudnya dia boleh samakan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saidina Ali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka terlalu taksub. Okey? Sebab itulah mereka nak Saidina Ali menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda. Okey, dia nak Ali jadi khalifah. Okey, so yang keempat pula mengamalkan at-taqiyah. Inilah istilah-istilah kot yang Ad kata tadi tak faham kot. Apa di at-taqiyah ni? Mengamalkan taqiyah, iaitu menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta benda dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat yang sebenarnya. Inilah pegangan mereka yang pelik ataupun yang nampak sesat, iaitu mereka mengamalkan taqiyah. Okey, apa dia taqiyah tu? Menyembunyikan sesuatu ataupun dia menyembunyikan iktikad sebenar mereka.
Okey, iaitu contohnya yang boleh membahayakan diri atau harta benda mereka dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat yang sebenarnya. Okey, dia nak sembunyikan daripada siapa sebenarnya ni? Daripada dunia. Tapi diorang nampakkan benda tu macam betul. Macam tu Itulah yang menampakkan kesesatan mereka kan. Jadi dengan kata lain lah, awak ingat taqiyah ni, mengamalkan taqiyah ni maksudnya mereka tu sebenarnya hipokrit. Mereka tu hidup berpura-pura. Mereka, sebab apa? Sebab mereka menyembunyikan sesuatu yang benar. Okay? Faham tak? Dia menunjukkan benda yang tak betul. Macam munafik je. Munafik. Itu sifat dia lah. Okay? Dia melindungi keselamatan dia, kehormatan diri dia, harta dia sebenarnya daripada musuh. Okay? Maksudnya dia anggap semua orang musuh. Dengan kata lain macam ni, dia anggap orang yang sama akidah dengan dia je. Siapa yang Syiah sama dia tu betul. Yang lain semua musuh dia. Macam tu. Okay? Dan jadi dia nak selamatkan harta dia, selamatkan diri dia tu dengan dia menonjolkan, dia menampakkan sesuatu yang berbeza daripada hakikatnya yang sebenar. Okay? Ingat ataupun ingat yang mereka ni seorang yang golongannya hipokrit sudahlah. Kan dia menyembunyikan perkara sebenar mereka. Okay? Boleh tak ingat? Macam tu je. Dia menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta benda. Maksudnya dia menyembunyikan ni daripada musuh dia lah. Jadi macam dia tak nak mengaku lah. Contoh kan, dia tu Syiah tapi bila duduk dalam kalangan masyarakat yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, mereka macam dia tak mengakui yang mereka tu sebenarnya Syiah kan. Sebab apa? Sebab dia takut nanti dia akan ialah takut kepada musuh kan. Nanti orang akan rampas harta dia, mengancam kehormatan diri dia, keselamatan diri dia. Jadi dia lebih rela berpura-pura. Berpura baiklah duduk dalam kalangan masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah ni. Macam tu. Boleh? Okey, yang kedua. Ustazah, saya baca kat Google dia kata bagi Syiah berbohong adalah satu amalan. Okey. Betul. Dia satu amalan dia merupakan satu kewajipan kan? Maksudnya mereka mesti mengamalkan benda tu. Kalau tak dia boleh jatuhkan mereka tu bukan golongan dia lah. Macam kita memang bukan golongan dia. Jadi sebab tu dia anggap kita musuh. Faham tak? Dia nak orang yang mengamalkan ajaran dia tu beramal dengan taqiyah ni. Mesti berbohong. Sebab tu Ustazah kata tadi tu dia macam munafik. Kan? Antara ciri munafik. Okey. Seterusnya menambah nama Saidina Ali dalam syahadah. Syahadah seperti nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun selalu kita dengar kan, mereka tambah nama Saidina Ali dalam kalimah syahadah kan. Tu nampaklah kesesatan, ciri-ciri kesesatan Syiah. Okey, so ada berapa kesesatan tadi? Ciri kesesatan dia ataupun prinsip-prinsip kesesatan dia? Ada 5 perkara. Okey, mereka berpegang dengan 5 prinsip inilah. Okey. Ada soalan nak tambah ke sebelum kita pergi kepada Khawarij pula yang kedua ni? Ada kamu nak tambah ke? Kok-koklah kamu baca kan kat mana-mana. Sebenarnya tajuk ni agak detail, bukan detail lah, dia ada panjang jugalah. Tapi sebenarnya Ustazah tengok RPT sebab sebenarnya yelah kalau kat sekolah kita boleh buat aktiviti apa kan, mungkin awak boleh bentang ke awak cari bahan apa, tapi sebab dalam keadaan macam ni kita terbatas, jadi kita belajar lajulah sikit kot. Tak apa kot, tak apa? Tak apa. Okey, sekarang kita tengok Khawarij. Siapa dia Khawarij? Pernah dengar tak Khawarij ni siapa? Golongan apa?
Pernah dengar tapi tak tahu maksud. Okey, awak baca sekejap boleh tak? Sebab Ustazah nak ni nak pergi keluar jap. Kejap ya. Kejap je. Bukan keluar mana, keluar bilik. Boleh Ustazah. Okey Ustazah. Kejap ya. Okay, sorry. Okay. Dah baca dah? Kawaris siapa dia? Dia asalnya mereka ni tapi dia paling tadah. Pengikut kumpulan pengikut Saidina Ali bin Abu Talib yang berpaling tadah, kerana tidak berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim. Okey, yang ini kamu ingat lagi tak? Dulu Ustazah pernah cerita kot. Ustazah rasa pasal Majlis Tahkim ni. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Nak lantik hakim. Kerajaan. Kerajaan apa? Bani apa? Umayyah. Okey. Abbasiyah. Tak tahulah Ustazah. Kan selepas ni Majlis Tahkim ni berlaku pada zaman pemerintahan Khalifah Ali kan? Ni yang gaduh Muawiyah tu kan Ustazah? Ya, bergaduh. Yang tahta apa tu jawatan khalifah tu. Lepas Muawiyah kan? Muawiyah bin Abi Sufyan. Okay, dia nak jawatan Saidina Ali sebab masa tu banyak berlaku pemberontakan kan. Di antara sumbangan Saidina Ali ni, beliau sanggup menerima jawatan khalifah tu dalam keadaan negara huru-hara sebab masa tu negara berada huru-hara tu kerana berlaku pemberontakan di antara orang-orang yang menentanglah Saidina Ali ni daripada menjadi khalifah kan. Di antaranya orang-orang Muawiyah ni lah. Okey, jadi Ali ni dia lembut sangat kan. Jadi dia sanggup lah dia nak terima keputusan Majlis Tahkim tu. Okey, Majlis Tahkim tu sebenarnya bila Ali terima keputusan Majlis Tahkim tu, itu yang menyebabkan asalnya orang-orang yang menyokong dia tu marah, okey, dan dia keluar daripada menyokong Saidina Ali. Ya, sebab bila Ali terima je Majlis Tahkim tu, memang teruslah jawatan tu jatuh kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, kan, kepada Bani Umayyah.
Kan ingat lagi tak perbincangan tu berlaku macam mana? Siapa macam Ali dia wakil dia siapa? Kan? Lepas tu Muawiyah ni pula dia hantar siapa? Kan untuk berbincang. Okey, tentang jawatan khalifah tu lah. Maksudnya masa tu kononnya ada 2 khalifah lah. Muawiyah jadi khalifah, Ali pun jadi khalifah. Okey, jadi contoh Ali dia hantar wakil Abu Musa Al-Asy'ari kan untuk berbincang. Kemudian Muawiyah tadi kan dia hantar siapa? Amr bin Al-As untuk berbincang. Jadi Abu Musa ni dia bangun dulu berucap, dia kata dia nak settlekan masalah macam mesyuarat lah kan, berbincang. Jadi dia kata Saidina Ali letak jawatan dulu. Okey. Tapi bila dia letak jawatan dulu, lepas dia berucap je, Amr bin Al-As ni bangun, dia kata apa? Dia kata kalaulah Saidina Ali dah letak jawatan, maksudnya tak ada lagi lah khalifah. 2 orang khalifah tinggal seorang. Siapa dia? Iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi itu yang pada masa tu menyebabkan Muawiyah tu naik tu kan. Habisnya pemerintahan Khulafa' Rashidin diganti dengan pemerintahan Bani Umayyah. Okey, jadi bila Ali kalah lah dalam majlis tahkim tu menyebabkan orang-orang yang asalnya menyokong Saidina Ali ni marah. Okey, dan menggelarkan diri mereka sebagai Khawarij, iaitu orang yang keluar. Khuruj kan, keluar kan. Khawarij, keluar daripada menyokong Saidina Ali. Boleh faham? Siapa dia Khawarij? Boleh? Okey. Okey, kemudian apa prinsip dia? Prinsip utama mereka. Peristiwa pula dah ditulis semua ni. Prinsip utama Khawarij yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah termasuklah yang pertama, jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat untuk memilih siapa sahaja kaum muslimin yang lain, kaum muslim yang lain. Okey, apa maksud dia kat sini? Bukan lain yang layak kan? Memilih sesiapa saja kaum muslim yang layak. Okey. So, apa maksud dia kat sini? Maksudnya rakyat yang pilih khalifah dengan imam tu sendiri yang Ustazah. Kan? Itulah maksud dia, pegangan dia. Okay? Maksudnya jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat. Rakyat yang memilih. Siapa saja kaum muslim yang layak untuk menjadi imam mereka lah. Okey, yang kedua, mereka menyatakan bahawa Saidina Ali telah melakukan dosa besar serta kufur kerana bersetuju mengadakan majlis tahkim. Nampak tak? Sampaikan dia hukum Saidina Ali macam tu sekali. Sebab apa? Semata-mata mengadakan majlis tahkim ni ataupun menerima majlis tahkim tadi. Okey, itu pegangan atau prinsip mereka yang kedua. Okey, yang ketiga, wajib keluar menentang pemimpin atau khalifah yang tidak adil. Okey, maknanya kalau siapa yang tak menentang ataupun tak memerangi khalifah yang tidak adil, maka berdosalah bagi dia. Kan? Boleh tak? Boleh faham tak? Boleh Ustazah. Boleh Ustazah, boleh. Yang keempat, beriktikad bahawa orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar dan kafir. Yang ni cuba berterangkan sikit. Apa beza dengan kita pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah? Prinsip kita tentang orang yang berdosa besar ataupun orang yang melakukan maksiat ni. Kalau kita buat dosa, kita still Islam kan. Ustazah, kalau diorang dosa besar dia terus cop kafir macam tu. Itulah nampak sangat kan. Jelas kat situ bahawa mereka beriktikad, mereka berpegang bahawa orang yang melakukan maksiat, maksiat ni orang yang melakukan dosa-dosa lah, dan dikira sebagai berdosa besar dan malah dijatuhi kafir. Maksudnya buat dosa besar dikira kafir. Okey? Tapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah berpegang bahawa orang yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin. Okey, masih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dapat dosa lah, kira berdosa besar.
melakukan dosa, dia anggap masih Islam lah. Okey, selagi apa? Selagi mereka mengakui tentang Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Cuma mereka melakukan dosa je lah. Okey? Cuma kita Tanya yang Khawarij dengan Syiah ni diorang anggap diri sendiri Islam betul. Mereka anggap mereka betul lah. Dia rasa dia Islam. Dia anggap dia betul. Sebab arah sesat lah. Sebab ajaran sesat ni dia beranggapan bahawa mereka tu betul, tetapi sebenarnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu je yang kita kena ingat. Maksudnya mereka ingat dia betul, dia agama yang betul, agama yang yang diredai Allah, tapi sebenarnya tak. Okey? Sebab mereka sangat banyak sangat menyimpang daripada landasan Islam yang sebenar lah. Okey, cuba tengok dekat spektrum ilmu ni sikit. Okey, ciri-ciri pemikiran Khawarij telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hunayf bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari sanalah muncul sekumpulan kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka. Okey, mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Okey, apa maksud kat sini ni sebenarnya? Siapa boleh jelaskan? Okey, awak boleh tengok dekat buku teks tu kan ada QR code. Sekejap Ustazah try. Cuba buat dekat kamu punya buku. Cuba scan. Berkaitan Khawarij. Okey. Yang ini, bila Ustazah scan kan, kamu scan tak? Nampak tak? Ke tak buat? Dah scan dah Ustazah. Dia cerita pasal apa tu? Pasal tengok balik. Okey, tashih al-mafahim kan? Masih wujudkah Khawarij? Dia macam timbul pula Khawarij tu zaman sekarang lah. Masih ada lagi ke tak? Okey, kalau kamu nak tahu, kamu boleh bacalah sebab panjang lebar juga ni dia cerita. Okey, kamu boleh scan ni. Yang terkandung dalam tu. Sebab hari tu pun Ustazah duk dengar penerangan daripada JU ni kan, dia kata kalau yang spektrum ilmu yang kecil-kecil kat tepi-tepi tu kan, periksa, dalam periksa. Okey, QR code pun boleh, dia akan tanya juga. So kamu kena scan tengoklah. Okey, kod memang adalah ilmu-ilmu dalam tu yang kita boleh belajar lah. Okey, balik semula kepada ni, hadis ni tadi. Dari sanalah muncul sekumpulan kaum yang membaca Al-Quran tidak melebihi kerongkong mereka. Mereka keluar daripada Islam sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Okey, hadis ni maksudnya macam orang Khawarij ni dia sebenarnya di antara prinsip dia juga tapi dia tak ada dalam ni tadi. Dia ni orang Khawarij ni dia hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja. Dia menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang tak ikut sunnah. Dia ikut Al-Quran semata-mata. Okey, jadi dah jelaslah kesesatan mereka kan. Sebab tu mereka ni keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar daripada busurnya. Macam mana anak panah keluar daripada busur? Maksud dia Ustazah, dia tembak laju dia keluar. Macam keluar Islam tu sangat laju maksud dia, betul tak? Betul lah. Terus keluar. Macam itulah. Kan memang yalah sebab dia dah menolak hadis. Maksudnya dia memang sesat lah. Dia memang bukan Islam lagi dah. Sebab kita mesti berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kan? Rasulullah pun pernah berpesan sebelum baginda wafat.
baginda tinggalkan kepada kita dua perkara kan, yang mana selagi mana kita berpegang kepada dua perkara itu, kita akan selamat, kita tak akan sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan hadis. Itu sebabnya kalau berpegang kepada salah satu je ataupun tak berpegang langsung, dia akan jadi sesat. So kita kena ingat semuanya Rasulullah dah pesan kan. Okay. So yang seterusnya Mu'tazilah. Okay. Ustazah rasa Mu'tazilah ni Ustazah akan terangkan kemudian lah, sebab sekarang pun dah pukul hampir 2 minit lagi pukul 9 kan. Awak pun ada kelas lain. Okay, so nanti boleh tak kamu baca baca tajuk seterusnya. Kita akan sambung lagi. Boleh? Lepas tu rujuklah mana-mana. Kalau ada persoalan kita bincang sama-sama. Boleh tak? Boleh Ustazah. Okay, boleh Ustazah. Okay. So, ada apa-apa nak tanya sebelum kita stop? Ada tak? Buat masa ni belum ada lagi Ustazah. Tak ada. Okay. So, soalan pun Ustazah tak adalah hari ni ya. Kita tak buat latihan lah. Just kita bincang macam tu je dulu. Okay, nanti kita buatlah kemudian. Okay. So, kalau tak ada apa-apa, kita sudahilah kelas kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Okey. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih Zaza.